Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita dah masuk ke topik yang ketiga dalam modul yang ketiga. So kita nak belajar macam mana kita nak buat copywriting untuk kita pukau pelanggan. So copywriting ni asas kepada copywriting ni sebenarnya tuan-tuan kena tahu adalah bukan untuk kita buat copywriting dalam Facebook Ads sajalah. So copywriting ni, kemahiran copywriting ni sebenarnya dia detail. Okey, anda perlu tahu macam mana nak buat copywriting untuk skrip, kita buat video. Okey, sekarang ni banyak konten-konten yang melibatkan video lebih converting. So jadi kemahiran menulis copywriting ni termasuklah kemahiran untuk anda buat copywriting untuk lebih daripada copywriting untuk Facebook Ads sahaja. Okey, dalam copywriting ni pun dia banyak elemen. Okey, kadang-kadang yang paling penting dalam copywriting tu adalah headline-nya. Alright, so macam mana kita nak asah kita punya skill copywriting adalah yang pertama saya boleh kongsikan adalah dengan cara tuan-tuan secara membaca. Okey, baca buku, baca everything, baca majalah, baca surat khabar. Tengok macam mana cara penulis-penulis tu membuat headline yang kita dapat attract audience, ataupun kita dapat tarik attention pembaca within 3 ke 5 saat yang pertama. Alright, okay. So topik 3 ni kita akan discuss, tapi topik 3 ni, topik yang saya nak kongsikan ni, kita lebih menjurus kepada macam mana kita nak buat copywriting iklan. Walaupun copywriting itu sendiri dia banyak aplikasi ataupun banyak tempat kita boleh buat copywriting, tapi dalam modul yang saya kongsikan ni kita hanya nak membincangkan macam mana kita nak buat copywriting untuk iklan, terutamanya dalam Facebook Ads. Alright, okay. Copywriting memukau ni apa dia? Copywriting memukau ni adalah satu copywriting yang kita akan membuatkan prospek terus membaca iklan kita sampai habis. Alright, so dalam copywriting ni dia ada banyak elemen. Okey, lain formula, lain elemen. Ada yang 3 formula AIDA, 4 elemen. Okey, kita ada teknik-teknik PAS, ada 3 elemen. Okey, so banyak mazhab copywriting ni. Tapi dalam banyak mazhab tu saya tak cakap lah sebenarnya banyak copywriting yang anda boleh guna, mazhab mana-mana anda boleh guna. Okey, cuma yang pentingnya copywriting ni, kenapa copywriting yang memukau ni saya kata adalah copywriting yang akan membuatkan pelanggan baca sampai habis, adalah sebabkan kita nak audience ni dia dapat baca, kita nak dia baca sampai habis. Sebab apa kita nak dia baca sampai habis adalah disebabkan kita nak info dalam iklan tu sampai kepada dia sebelum dia masuk ke WhatsApp. So dia nak kita macam dia tengok video, kalau boleh sebelum dia klik WhatsApp tu dia nak kita tengok video tu at least separuh. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak maklumat yang audience tu dapat, yang prospek tu dapat cukup untuk dia masuk ke dalam kita punya leads, supaya dia jadi leads yang berkualiti lah, leads yang qualified. So macam yang kita discuss sebelum ni, antara punca yang menyebabkan leads tu qualified adalah audience tu masuk ke dalam WhatsApp tanpa info yang cukup tentang produk ataupun servis yang kita tawarkan. Okay, so copywriting memukau ni kita nak pastikan audience tu dia ada info yang cukup sebelum dia masuk menjadi leads. Okay, copywriting tersebut mestilah tepat dengan masalah dan tahap kesedaran prospek terhadap produk ataupun servis yang kita tawarkan. Okay, sebelum kita mula buat copywriting, kita kena tahu dulu tahap awareness pelanggan. Okay, tahap awareness pelanggan. So penting kita buat copywriting, kita buat bahan iklan berdasarkan tahap kesedaran pelanggan tentang produk ataupun servis kita. Okay, apa yang saya kongsikan ni sebenarnya tuan-tuan boleh Google je. Okey, tapi masalahnya bila tuan-tuan Google, tuan-tuan tak ada fahaman tu. So tuan-tuan boleh Google gambarnya, tapi tuan-tuan tak ada kefahaman tentang apa yang dia nak terangkan. Okey, saya nak kongsikan tahap awareness pelanggan ataupun 5 level of customer awareness. So ini tuan-tuan boleh cari bukunya ataupun tuan-tuan tengok je apa yang saya nak kongsikan ni. Okey, kenapa kita kena tahu tahap kesedaran pelanggan sebelum kita mula menulis copywriting? Sebab cara untuk kita beriklan kepada tahap awareness yang berbeza ni lain message yang kita nak kena sampaikan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa tahap awareness pelanggan yang ada. Ada 5. Pertama adalah unaware. Unaware ni adalah mereka ni
mereka ni orang yang kita boleh cakap mereka ni tak ada kesedaran yang mereka memerlukan produk atau servis kita. Right. So contohnya adalah orang ni sebenarnya dia ada masalah berat badan, tapi dia tak sedar masalah berat badan dia tu dah sampai level dia kena dapatkan solusi yang kita tawarkan. So contoh iklan yang kita boleh buat adalah dia akan menjadi berbunyi macam ni. Masalah sakit lutut adalah petanda awal masalah berat badan. Maksudnya kat sini apa? Oh, dia sedar dia sakit lutut. Oh, sebenarnya sakit lutut dia disebabkan oleh masalah berat badan. So dia susah nak bergerak. So unaware, saya ulang sekali lagi, unaware audience, unaware customer adalah orang ni dia ada masalah tu tapi dia tak sedar yang dia ni memerlukan solusi untuk masalah tersebut. Faham tak? Okey, itu yang pertama, itu unaware market. So ini saya ada kongsikan dalam ebook yang saya bagi percuma, mudahnya copywriting, itu lebih detail. Yang kedua adalah problem aware. Okey, problem aware ni adalah orang ni tahu dia ada masalah tapi dia tak tahu macam mana dia nak selesaikan masalah dia tadi. Okey, contohnya adalah dia ada masalah sakit lutut. Dia tahu dia sakit, dia rasa dia sakit lutut. Dia tahu dia ada masalah sakit lutut, tapi dia tak tahu apa nak buat dengan masalah sakit lutut dia ni. Dia nak pergi mengurut ke, nak pergi jumpa doktor ke, nak dapatkan minyak, dia nak dapatkan produk krim sahaja. Itu adalah customer yang problem aware. Saya ulang sekali lagi, dia tahu ada masalah tapi dia tak tahu apa solusi yang dia nak dapatkan. Contohnya adalah dia, macam saya beritahu tadi, dia ada sakit lutut tapi dia tak tahu dia nak pergi mengurut ke, nak pergi jumpa doktor ke, nak beli produk. Okay, itu adalah orang customer di bawah problem aware. So bila problem aware ni, iklan-iklan yang kita nak mention dekat dia adalah kita nak educate dia, kita nak sakit lutut ni sesuai dengan solusi apa. Kalau ada sakit lutut macam ni, boleh guna minyak ni je, tak ada masalah. Okay, kalau sakit lutut macam ni, dah kena pergi jumpa doktor. Itu konten-konten atau copywriting yang kita kena buat untuk orang audience yang problem aware. Okay, itu yang kedua lah. Okay, yang ketiga adalah solution aware. Okay, solution aware adalah orang ni tahu dia ada masalah sakit lutut dan dia tahu dia kena pergi jumpa doktor, tapi dia tak tahu klinik mana yang dia nak kena pergi. Ataupun dia ada masalah sakit lutut, dia tahu dia kena dapatkan produk, tapi produk yang mana dia tak tahu dia nak beli. Dia nak beli produk jenama A ke, jenama B ke, jenama C. Akhirnya solution aware ni, dia tahu dia sakit lutut, dia tahu apa dia nak buat, tapi dia tak tahu dia nak beli apa. Itu adalah audience yang berada pada tahap solution aware. So audience yang macam ni, kita perlu hantar iklan yang berbentuk product benefit. Kat sini kita dah mula tentang cerita pasal produk lah. Produk itu solution aware. Yang keempat adalah product aware. Okay, dia ni tahu pasal kita punya produk. Dia dah baca iklan kita, dia tahu produk kita ni bagi kelegaan kepada masalah sakit lutut. Dia dah baca, dia dah tengok testimoni, tapi dia tak cukup, maksudnya dia belum betul-betul bersedia, belum betul-betul ada keinginan untuk membeli. Tapi dia tahu apa produk kita boleh buat, dia tahu produk kita ni bagus, dia tahu orang lain guna dah baik, tapi dia belum membeli. Awareness tu ada, dia tahu tentang produk tapi dia tak pakai lagi, dia tak rasa lagi produk tu. Itu product aware. Right? So untuk product aware ni, apa yang kebiasaannya kita boleh buat adalah kita hantar iklan-iklan berbentuk testimoni. Kita hantar testimoni banyak-banyak. Okay, testimoni, kita terangkan macam mana produk kita berfungsi, kita bagi offer. Right? So tu orang dekat product aware lah. Okay, most aware adalah kebanyakannya kita boleh consider dia adalah pelanggan lah. Most aware ni orang yang dah berpengalaman, dia dah rasa sendiri macam mana guna produk tu. Okay, dia dah rasa kesan dia. Itu adalah most aware. Okay, so itu adalah 5 jenis awareness pelanggan yang kita kena kenal pastilah. So kebiasaannya dekat Facebook, dalam Instagram atau dalam TikTok sekalipun,
pelanggan-pelanggan ni dia bercampur. So pelanggan-pelanggan ni kita tak boleh, kita susah kita nak separatekan. Kalau kita baru start buat iklan, kita susah nak separatekan 5 jenis audience ni. So suggestion saya adalah bila kita nak buat bahan iklan, kita buat bahan iklan berdasarkan ke 5 jenis pelanggan ni, ke 5 jenis audience ni. So kita iklankan saja dan kita tengok iklan yang macam mana lebih ramai menarik prospek. Alright. So kita kena tahu dulu supaya kita tak buat iklan, kita tak buat video, kita tak buat gambar, kita tak buat copywriting membabi buta lah. Kita tak blindly buat bahan iklan. So kita kena tahu dulu jenis awareness pelanggan supaya kita tahu mesej apa yang kita nak deliver kepada mereka lah. Alright. So walaupun kita dah tahu beberapa jenis awareness pelanggan ni, cuma saya nak highlightkan sekali lagi adalah saya nak simplify. Dalam modul ni saya simplify terus teknik copywriting yang saya gunakan untuk kebanyakan iklan yang saya jalankan, walaupun untuk tahap audience yang berbeza lah. Ok, ini adalah format copywriting yang sesuai digunakan. Saya boleh kata format copywriting yang saya suggest ni dia evergreen. Ok, dia evergreen. Cumanya tuan-tuan boleh ubah mengikut dia punya content tu. Contoh headline dia. Okay, headline dia nak tulis apa. Okay, kalau headline untuk orang yang problem aware, berlainan dengan orang yang pada level solution aware, headline sahaja berbeza. Pain dengan pleasure pun lain, offer dan solution pun. Alright. So ini adalah format copywriting yang sesuai digunakan. Headline ni adalah format headline yang saya gunakan kebiasaannya adalah format yang dia lebih kecil. So make sure headline tuan-tuan tu dia boleh menarik perhatian pembaca kurang daripada 3 second. Okay, bila kita dah tulis headline, kita bagi orang lain baca. Kalau dia memerlukan kefahaman selepas lebih daripada sekali baca, maksudnya headline tu tuan-tuan kena tukar. Okay, formula headline yang saya gunakan satu je. Kalau orang lain nak kena baca 2-3 kali baru faham apa yang copywriting kita nak sampaikan, tukar terus headline. Okay, lepas headline kita akan highlightkan dia punya pain or pleasure. Pain ni adalah apa perkara buruk yang boleh terjadi kalau dia tak selesaikan masalah dia, ataupun kita boleh letakkan pleasure, ataupun apa manfaat yang dia akan dapat kalau masalah dia tu diselesaikan. Pilih salah satu. So kadang-kadang dia lebih converting kalau kita bermain dengan kesakitan, kita bermain dengan pain. Kadang-kadang ada produk atau servis yang dia lebih menarik perhatian bila kita bermain dengan pleasure. Nanti saya tunjuk contoh dia. Right. So next kita offer solution lah. So kita offer produk kita offer servis kita. So kita terangkan apa benefit produk atau servis kita, dan make sure ada urgency. Penting ada urgency supaya sebab apa? Kita nak orang buat tindakan apa-apa yang kita buat sebut, walaupun dalam closing macam saya ajar pada topik kedua, pada modul yang kedua, urgency dengan scarcity ni penting. Kita kalau boleh, kita nak orang buat tindakan tu segera, sekarang. Sebab tu kita wajib ada urgency, dan jangan lupa call to action lah. Sama ada nak klik link ke, anda nak letak link WhatsApp, ataupun suruh klik button kat bawah, anything. Make sure ada arahan untuk audience buat sesuatu. Okay, nak suruh dia isi borang ke, nak suruh dia klik link, nak suruh dia pergi ke mana-mana. Okay, call to action tu wajib. Okay, so ini adalah 6 elemen penting yang saya selalu gunakan dalam copywriting saya lah. So formula ni saya tak ambil daripada mana-mana sifu. Okay, ini adalah yang saya gunakan sendiri lah. Mungkin ada persamaan dengan formula copywriting orang lain, tapi kalau ada persamaan itu bukanlah ditiru, tapi mungkin secara tak sengaja formula itu sama. Tapi ini adalah formula copywriting yang saya selalu gunakan lah. So sebenarnya banyak lagi teknik-teknik copywriting yang tuan-tuan boleh gunakan, tapi saya ulang, ini adalah yang evergreen. Dan teknik-teknik copywriting yang lain saya ada kongsikan. Okay, tuan-tuan boleh download pada link yang saya kongsikan pada video ni. Tuan-tuan boleh download ebook mudahnya copywriting. Kat situ nanti tuan-tuan akan lebih faham lah. Okay, kita ambil contoh.
Ini adalah contoh yang pertama, produk jeragat. Okey, kita tengok macam mana kita nak pakai formula yang saya kongsikan tadi. Pertama adalah headline lah. So headline, contoh, dah cuba macam-macam produk jeragat tapi masih lagi malu nak keluar rumah tanpa pakai face mask. Okey, itu headline. So pain or pleasure, so guys, kita bermain dengan pain. Sampai bila nak berjalan dengan rasa kurang keyakinan diri hanya disebabkan masalah jeragat. Pain, kita sentuh dia punya kesakitan. Ataupun tuan-tuan boleh main dengan pleasure. Pleasure tu apa? Apa manfaat yang didapat kalau jeragat dihilang? Kan contohnya adalah boleh jadi kan seronok ambil gambar ramai-ramai dengan kawan bila muka dah tak ada jeragat. Pleasure. So bermain antara dua. Tuan-tuan boleh pain boleh, pleasure boleh. Nak letak dua-dua pun boleh. Okey, tu yang kedua lah. Kita bermain dengan pain or pleasure. Next, kita terus offer solution. Okey, guna terus produk bla bla bla. Tak sampai 1 minggu penggunaan tumpuk jeragat dah mula nampak pudar. Kini kita offer solution lah. Apa benefit kita bila pakai produk ni? Dia tak perlu rutin penjagaan yang rumit, tak perlu berbelanja besar hanya untuk menghilangkan jeragat, tak perlu pakai 2-3 produk lagi. Itu adalah benefit yang produk kita tawarkan lah. Urgency dengan scarcity, kita pakai urgency apa? Okey, percuma penghantaran terhad kepada 10 pembeli pertama hari ini sahaja. So kita nak ada urgency. So kalau dia nak grab free postage, so dia kena jadi 10 yang terawal lah. Dan CTA jangan lupa, klik link bawah untuk info dan dapatkan tawaran istimewa. Klik link WhatsApp. Ini adalah contoh untuk produk jeragat. So next, kita tengok contoh yang kedua. Contoh katakanlah anda jual produk takaful. Okay, headline apa yang kita boleh pakai? Okay, so kita bermain dengan emosi. Okay, headline. Okay, pernah terfikir macam mana isteri nak bayar duit rumah setiap hari? Pernah terfikir, okey, saya ada typo sikit kat sini sebenarnya. Okey, pernah terfikir macam mana isteri nak bayar duit rumah hari ini kalau semalam kita ditakdirkan tiada? Headline, bab catchy. Kita fikir, okey, kalau aku tak ada semalam, hari ni macam ni bini aku nak bayar duit rumah. Headline. Okey, pain or pleasure, kita tambah lagi kesakitan dia. Okey, takkan aku duit tabung anak tiap-tiap bulan semata-mata nak tapung belanja harian? Tak kesian ke dengan anak isteri? Right. So pain and pleasure. Okey, ataupun kita boleh bermain dengan pleasure. Apa ayat pleasure yang kita boleh pakai? Kan seronok anak isteri masih boleh teruskan kehidupan walaupun tak ada tanpa kita di sisi. Pleasure. Okey, next kita offer lah solution. So penting untuk ketua keluarga ada perlindungan pendapatan hari ini. Pastikan keluarga boleh hidup tanpa meminta jika kita ditakdirkan tiada nanti. So benefit dia apa? Benefit dia, family dia tak perlu meminta-minta. Isteri dia yang sebelum ni, isteri dia tak perlu keluar bekerja. So maksudnya apa? Isteri dia walau sebelum ni tak pernah bekerja, tiba-tiba ketua keluarga tak ada, isteri dia kena pergi bekerja. So kita kesian lah. So yang ketiga, anak-anak tak perlu berhenti sekolah. So mungkin disebabkan tak ada pendapatan, anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Pernah berlaku. So benefit tu kita nak offer. Okay, urgency yang scarcity apa? So saya tak tahu untuk produk takaful apa urgency yang tuan-tuan boleh pakai, tapi saya ambil contoh lah, contoh. Okey, tawaran khas untuk bulan ini saja, pengecualian premium selama 1 bulan. Okey, next adalah CTA. So CTA ni macam biasalah. Klik link WhatsApp kami sekarang dan dapatkan tawaran menarik. Ataupun kalau nak CTA yang lagi cantik adalah kita minta dia buat something dan kita offer dia benefit. Contoh dia, klik link WhatsApp, klik WhatsApp sekarang dan tak perlu risau tentang kewangan anak dan isteri lagi. Itu CTA, contoh lah. Ni contoh yang kedua, produk takaful. Okay, contohnya adalah jual baju Melayu pula. Contohnya kita pakai headline apa? Susah betul nak cari baju Melayu yang fit dengan saiz badan dengan kain yang selesa bila dipakai. Okey, pain, kita main dengan pain. Rimas kan bila pakai baju Melayu yang gelebih, nak ambil gambar pun tak semangat sebab nampak buruk. Main dengan pain, offer solution. Apa kata, cuba dulu baju Melayu bintang bulan ni, confirm nampak segak, pakai pun selesa dan yang penting cantik di Instagram. Offer solution. Apa benefit dia kalau dia pakai baju Melayu ni? So baju Melayu ni tak mudah berkedut, tak payah susah-susah nak air baju, tak ketat, tak longgar, just nice. Okay, urgency dia apa? Kita nak bagi dia percuma butang baju Melayu bintang bulan limited edition untuk korang yang grab sebelum pukul 12 malam ni. Kita nak dia bertindak segera. Kita letakkan masa dan apa tawaran yang kita nak bagi dalam tempoh masa tersebut. Next, stay in macam biasalah.
Okey, seterusnya adalah contoh untuk agent recruitment. Katakanlah anda buat bisnes yang kita nak recruit agent. Okey, kita headline apa kita boleh pakai? Stres kan, setiap ujung bulan je duit gaji habis. Anak minta bawa jalan-jalan pun nak kena kumpul 2-3 bulan. Sampai bila nak macam tu? Kesian kan anak. Okey, headline kita amplify pain yang kita main dekat headline. Okey. Nombor 3 adalah kita offer solution. Nak tak kami ajar buat duit extra setiap bulan hanya dengan jual tudung je? Maaf, typo, tudung. Okey. Nak tak kami ajar buat duit ekstra setiap bulan hanya dengan jual tudung je? Tadi yuran pendaftaran, percuma kelas marketing, bahan iklan disediakan. Agensi macam biasa, tempat terhad untuk 100 orang yang aktif sahaja. Pendaftaran seterusnya akan dikena bayaran yuran RM50. CTA ni ada trik sikit. Klik link WhatsApp tim kami sekarang dan boleh plan dengan anak-anak nak ke mana bulan depan. Nampak? Kita minta dia apa dia nak buat, kita letakkan dream. Okey? Kita letakkan dream. So itu simple. Contoh kelima untuk servis fotografi. Kita ambil contoh servis lah pula. Alright. Okay, ini contoh-contoh copywriting yang saya buat untuk iklan-iklan yang saya jalankan lah. Alright. Headline servis fotografi ni bila kita study, kita banyak main dengan paint lah. Alright. Takutnya tengok orang lain gambar kahwin rosak sebab salah pilih fotografer. Paint pleasure. Nak gambar kahwin yang kita main dengan pleasure. Nak gambar kahwin yang berkualiti dan cantik ala-ala artis. So kita offer solution. Kami di Abu Wedding Photo menawarkan package wedding photographer bertemakan Korea untuk anda. Contohnya lah, apa benefit yang dia dapat? Harga berpatutan seperti kualiti gambar. Okay, tiada had gambar. Jadi saya tak tahu lah. Untuk service fotografer saya main-main letak je dulu. Okay, satu harga untuk 2 event. So ini benefit. So tuan-tuan boleh letakkan benefit apa yang tuan-tuan ada lah. Agensi apa, limited slot setiap bulan. Okey, CTA. CTA dia klik trik CTA yang saya pakai ni memang saya guna setiap iklan yang saya buat lah. Klik link WhatsApp dan sekarang dah tak payah risau lagi tentang gambar kahwin anda. Okey, CTA ni pastikan ada 2 elemen. Satu, kita nak apa dia buat, dan yang kedua, apa benefit dia dapat bila dia dah subscribe kepada kita punya servis ataupun dapat kita punya produk. Itu adalah contoh CTA lah. Okey, saya nak ulang sekali lagi. Ini adalah format copywriting yang tuan-tuan kena ingat lah. Tuan-tuan kena ingat, dan tuan-tuan slide ni tuan-tuan boleh dapatkan, boleh download terus link di bawah video ni. Okey, so ini format copywriting yang evergreen. Walaupun banyak format copywriting kat luar sana, saya boleh katakan format copywriting yang saya kongsikan ni saya gunakan pada 80%, lebih 80% daripada keseluruhan iklan-iklan yang saya gunakan lah. Okey, ini format yang boleh digunakan. Okey, so setakat itu sahaja untuk topik kita buat copywriting. Untuk lebih, tuan-tuan kena baca e-book mudahnya copywriting, dan tuan-tuan kena biasakan menulis copywriting menggunakan formula copywriting yang saya kongsikan ni. Alright, so itu sahaja untuk topik copywriting. Kita jumpa pada video yang seterusnya.